Pendidikan Kesihatan, Unit 11, Penjagaan dan Keselamatan Diri. Pada Unit 11 ini, anda akan belajar beberapa tajuk kecil. Pertama, kesihatan diri dan reproduktif. Kedua, penyalahgunaan bahan. Ketiga, pengurusan emosi dan mental. Keempat, kekeluargaan. Kelima, perhubungan. Keenam, penyakit. Ketujuh, keselamatan. Mari kita masuk ke tajuk pertama, iaitu kesihatan diri dan reproduktif. Dalam tajuk ini, murid-murid akan berjaya mengetahui sistem reproduktif lelaki dan perempuan, memahami kaitan sistem reproduktif lelaki dan perempuan dengan asas kejadian manusia. Baiklah, kita masuk kepada tajuk mengetahui sistem reproduktif lelaki dan perempuan. Secara umumnya, sistem reproduktif manusia berfungsi menghasilkan zuriat. Sistem reproduktif lelaki dan perempuan ini adalah berbeza. Kedua-dua sistem reproduktif ini akan matang apabila kanak-kanak mencapai akil baligh. Sekarang mari kita lihat sistem reproduktif lelaki. Gambar ini menunjukkan sistem reproduktif lelaki. Mari kita kenali bahagian-bahagian yang terdapat dalam sistem reproduktif lelaki. Pertama ialah zakar. Kedua ialah testis. Dan ketiga ialah skrotum. Skrotum ini adalah kulit yang menutupi testis. Seterusnya, mari kita lihat sistem reproduktif perempuan. Mari kita kenali bahagian-bahagiannya. Pertama, yang ini disebut sebagai faraj. Bahagian ini disebut sebagai uterus. Bahagian yang kelihatan seperti tali ini, yang berada di kiri dan kanan uterus ini disebut sebagai tiub fallopian. Manakala di hujung tiub fallopian ini, ataupun yang berwarna putih ini disebut sebagai ovari. Ovari terletak di kiri dan juga kanan uterus. Baiklah, mari kita cuba fahami apakah kaitan sistem reproduktif lelaki dan perempuan ini dengan asas kejadian manusia. Secara umumnya, saya akan terangkan bagaimana seorang manusia itu dilahirkan. Pertama sekali mesti adalah seorang lelaki dan juga mesti ada seorang perempuan. Apabila lelaki dan perempuan ini telah mencapai tahap matang, mereka pun berkahwin. Dan selepas beberapa waktu, selepas perkahwinan ini, si isteri ini pun mengandung. Dan selepas lebih kurang 9 bulan, isteri ini pun melahirkan seorang anak. Okey, ini secara umum. Saya akan terangkan secara terperinci bagaimana kaitan sistem reproduktif lelaki dan sistem reproduktif perempuan ini dapat melahirkan seorang anak ataupun dapat membentuk seorang anak. Jadi saya bahagikan kepada 3 proses. Proses pertama disebut sebagai proses persenyawaan. Proses persenyawaan ini berlaku apabila sperma disalurkan ke dalam faraj dan bersatu di dalam ovum. Anda boleh lihat gambar raja ini. Yang berwarna biru dan berekor ini adalah sperma. Sperma ini dihasilkan oleh testis yang berada dalam sistem reproduktif lelaki. Manakala yang berwarna merah ini disebut sebagai ovum. Ovum ini dihasilkan oleh ovari yang terdapat dalam sistem reproduktif perempuan. Dan saya ulangi, sistem ataupun proses persenyawaan ini berlaku dalam sistem reproduktif perempuan, terutamanya di tiub fallopian. Proses kedua disebut sebagai proses pembesaran janin. Selepas pencantuman sperma dan ovum ini berlaku, ia akan menghasilkan satu sel, iaitu seperti dalam gambar ini. Sel ini akan berganda menjadi 2, menjadi 4 dan menjadi 8 dan seterusnya akan membentuk zigot. Zigot inilah yang akan melekat di dinding uterus
dalam sistem reproduktif perempuan. Seterusnya, zigot ini akan membesar dan menjadi embrio seperti dalam gambar raja. Embrio ini pula akan membesar menjadi fetus dan selepas beberapa waktu, fetus akan membesar di dalam uterus ibu selama lebih kurang 9 bulan sebelum dilahirkan. Dan proses ketiga disebut sebagai proses kelahiran, yang mana seorang bayi itu pun telah selamat dilahirkan ke dunia. Sekian, terima kasih.